Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya akan menceritakan tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif berlaku pada tahun ke-10 kenabian, iaitu 3 tahun sebelum hijrah. Ia juga berlaku pada tahun kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana selepas kematiannya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kematian bapa saudara baginda yang tersayang, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif juga menjadi tujuan selepas dakwah baginda di Mekah Al-Mukarramah ditentang hebat oleh kafir Quraisy. Antara sebab lain juga adalah kota Taif juga berhampiran dengan perkampungan Bani Sa'ad, iaitu tempat penyusuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Halimatus Sa'diyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan kaki dengan jarak 60 batu daripada kota Mekah bagi mengelak dikesan oleh kafir Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berjalan berseorangan. Baginda ditemani oleh anak tiri baginda, iaitu Zaid bin Harisah, dan juga satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Taif setelah perjalanan yang dalam masa berhari-hari kerana perjalanan 60 batu yang jauh. Setibanya di Taif, Rasulullah bertemu dengan 3 pemimpin yang bersaudara daripada Bani Thaqif, iaitu Abdul Jalil, Mas'ud dan Habib. Rasulullah SAW pun berdakwah dan mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang Esa dan juga meninggalkan amalan-amalan jahiliah. Sebaik sahaja Rasulullah selesai berucap, salah seorang daripada pemimpin bangun dan dengan lantang seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan beriman kepada kamu sehinggalah terkoyaknya kelambu Kaabah." Ada juga pemimpin yang lain yang mengatakan, Allah SWT telah tersilap memilih kamu. Lalu dengan penuh sombong mereka berkata, "Keluarlah dari negeri kami." Kemudiannya mereka telah mengumpul dan mengerahkan seluruh hamba-hamba membuat barisan dan menuruni Rasulullah SAW sepanjang jalan. Baginda Rasulullah SAW dan juga Zaid bin Harisah kemudiannya dibaling batu dan dimaki hamun di kiri dan di kanan jalan yang dilalui baginda SAW. Darah telah berlumuran darah dari betis baginda sallallahu alaihi wasallam hingga kasutnya bertakung air kerana batu yang terkena urat betis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bagaimanapun cuba melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepalanya juga berlumuran darah kerana terkena lontaran batu. Sambil menahan sakit, baginda berlari mencari tempat persembunyian hinggalah sampai ke kebun milik 2 putera Rabi'ah, iaitu Utbah dan Syaibah, iaitu orang berbangsa Arab Badui. Di tempat inilah Rasulullah bersandar hinggakan siku baginda yang diletakkan di atas batu menjadi lembut dengan izin Allah. Dan di tempat inilah kemudiannya dibina Masjid Qub, iaitu Masjid Siku. Utbah dan Syaibah telah menyuruh seorang hamba dari berbangsa Nasrani bernama Adas bagi memberi anggur dan makanan kepada Nabi. Sebelum makan, Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah. Terkejut dengan ucapan Bismillah daripada Nabi, Adas pun menanyakan Nabi SAW tentang Yunus bin Matta. Rasulullah mengatakan, "Beliau adalah saudaraku dan beliau adalah seorang Nabi seperti diriku." Mendengarkan jawapan ini, Adas, seorang hamba berbangsa Nasrani, telah memeluk Islam. Di kediaman Adas kemudiannya telah dibina sebuah masjid bernama Masjid Adas. Kerana keislamannya Adas, Rasulullah SAW kemudiannya kembali bangkit dan kembali bersemangat untuk menyebarkan dakwah. Sewaktu berangkat pulang, walaupun dalam keletihan, tetapi Nabi SAW tetap bersemangat kerana telah berislamnya walaupun seorang hamba Nasrani bernama Adas. Di Qarnul Manazil, Jibril memunculkan dirinya di langit bersama malaikat penjaga gunung
dan memberi salam kepada baginda. Jibril berkata, "Ya Muhammad, Allah telah mengizinkan 2 gunung di Mekah bagi ditimpakan ke kota Taif." Baginda mengatakan, "Janganlah," dengan sabar sambil mengatakan dan berdoa, "InsyaAllah dari rahim keturunan penduduk Taif akan adanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illallah di satu hari nanti." Kini Taif menjadi salah satu daerah tanian yang terpenting dan termaju di Arab Saudi, dan majoriti penduduk Taif adalah berbangsa Islam. Begitulah hebatnya kepribadian Rasulullah SAW. Apabila kejahatan pun mampu dibalas dengan kebaikan. Kini soalnya kita, takat manakah kita dan bagaimanakah perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah sama seperti baginda ataupun setakat mana? Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.